Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Beza Menteri Kesihatan dengan Menteri COVID-19. Menteri Kesihatan dalam era pentadbiran Pakatan Harapan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menggesa pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memberi perhatian soal kesihatan mental dalam kalangan mangsa-mangsa banjir. Ahli Parlimen Kuala Selangor itu berkata selain penyakit berjangkit seperti kolera yang berlaku pasca banjir, soal kesihatan mental perlu juga diambil berat. Menurut beliau, banjir yang lama sehingga menjejaskan segala harta benda serta perkakas rumah dengan teruk pastinya meninggalkan trauma kepada mangsa. Saya menggesa pejabat kesihatan daerah dan KKM mengambil perhatian terhadap kaum ibu atau isteri serta anak-anak walaupun mereka seronok bermain banjir, sudah pasti akan timbul trauma dalam diri mereka akibat banjir yang teruk ini. Saya harapkan isu kesihatan mental termasuk anxiety dan kemurungan perlu diberi perhatian bagi memastikan kita tidak berdepan dengan masalah ini di samping pandemik yang masih menular, katanya seperti dipetik Malaysia Deadline. Beliau berkata tekanan mental juga boleh wujud apabila terpaksa tinggal lama di pusat penyelamat sementara banjir. Bilangan harta benda yang musnah tambahan pula tinggal di PPS yang begitu lama, semua ini adalah tekanan-tekanan yang boleh menjejaskan mental warga Kuala Selangor, juga seluruh Selangor dan negara, ujar beliau. Zulkifli juga menjelaskan bahawa pelbagai penyakit mungkin akan dijangkiti semasa banjir, antaranya penyakit leptospirosis iaitu sejenis penyakit yang disebabkan oleh bakteria leptospira yang ada dalam air kencing haiwan mamalia yang terjangkit. Demikian isu yang difikirkan oleh seorang yang pakar dalam bidangnya yang memang sesuai untuk memegang jawatan Menteri Kesihatan. Beliau memandang fasa pasca banjir serta masalah kesihatan yang bakal dihadapi oleh mangsa-mangsa yang kini dalam kesedihan kerana kehilangan harta benda. Ada juga yang kehilangan tersayang kerana menjadi korban jiwa banjir yang berlaku tiba-tiba itu. Adakah perkara yang sama sedang difikirkan oleh Menteri Kesihatan Kerajaan Tebuk Atap 2.0, Khairi Jamaluddin? Tidak kedengaran beliau bercakap tentang apa-apa penyakit berhubung dengan banjir. Juga tidak ada laporan mengenainya. Namun, beliau tidak lupa menyebut mengenai Ahli Parlimen Hulu Langat, Datuk Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus yang baru pulang dari luar negara. Katanya Hasanuddin boleh didenda RM1,000 sekiranya didapati melakukan kesalahan melanggar perintah kuarantin di rumah. Menurut Khairi, Kementerian Kesihatan sedang melakukan siasatan terhadap dakwaan beliau melanggar perintah kuarantin di rumah selepas membuat lawatan rasmi ke luar negara. Katanya Hasanuddin ada membuat permohonan untuk pengecualian kuarantin bagi menghadiri persidangan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Istanbul, Turki untuk perjalanan 8 hingga 12 Disember. Beliau menghadiri persidangan tersebut bersama 3 lagi wakil dan pengecualian kuarantin itu diberikan kerana protokol ujian dan pelepasan untuk perjalanan rasmi. Namun, Pusat Tindak Balas dan Kesiapsiagaan Krisis CPRC menerusi email pada 20 Disember kepada beliau mengeluarkan perintah-perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO, kata Khairi dalam satu sidang media. Ahli Parlimen Rembau itu berkata Hasanuddin tiba di negara ini pada 22 Disember. Justru pengecualian kuarantin yang diterima sebelum ini ditolak sekaligus beliau diminta melakukan kuarantin di rumah. Oleh itu, kita sedang menyiasat perkara ini di mana beliau telah pergi ke Turki, Iran dan Pakistan serta di mana sahaja beliau telah berada. Sekiranya benar beliau melanggar perintah kuarantin di rumah, beliau boleh didenda RM1,000, tegasnya. Mengulang mengenai kenyataan Khairi itu, Hasanuddin berkata beliau mematuhi semua prosedur operasi standard SOP sebelum dan selepas memasuki negara ini sekembalinya dari Turki. Beliau menjelaskan setibanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, beliau telah memberikan butiran penuh perjalanannya di MySejahtera selain menunjukkan surat untuk pelepasan kuarantin yang telah dimohonnya menerusi kaunter Kementerian Kesihatan KKM di situ. Walaupun surat itu menampak seolah-olah luput tarikhnya kerana sepatutnya untuk ketibaan pada 11 Disember, kaki tangan KKM memaklumkan ia masih sah selama sebulan dari 11 Disember, katanya dipetik Free Malaysia Today. Banyak SOP di KLIA tetapi saya diarahkan menjalani ujian saringan COVID-19
Ini bererti sekiranya ujian RT-PCR saya adalah negatif, saya dikecualikan daripada menjalani kuarantin. Saya mengambil 6 ujian RT-PCR sebelum terbang pulang dan satu lagi di KLIA yang hasilnya negatif. Jika surat itu tidak masih sah, saya tidak akan dibenarkan membuat ujian itu. Saya kemudian dibenarkan meninggalkan lapangan terbang tanpa perlu menjalani kuarantin di rumah, jelasnya. Hasanuddin berkata beliau berulang kali meminta jaminan pegawai KKM di KLIA mengenai pengecualian itu dan tidak diarahkan memakai gelang kuarantin. Katanya KKM mengarahkan beliau ke kaunter imigresen sebelum meninggalkan lapangan terbang tanpa arahan untuk menjalani kuarantin di rumah. Hasanuddin juga menegaskan beliau tidak mahu menyukarkan keadaan, sebaliknya akan bekerjasama penuh dengan pihak berkuasa. Saya tidak mahu menyalahkan sesiapa, sekiranya ada siasatan dan denda dikenakan. Saya memiliki semua dokumen yang diperlukan. Saya akan patuh sepenuhnya. Tiada masalah kerana saya seorang yang amat berpegang pada SOP, tegasnya. Nampak tak, seorang bekas Menteri Kesihatan yang memiliki kelulusan kedoktoran dalam bidang toksikologi menyatakan kebimbangan tentang kesihatan fizikal dan mental mangsa banjir di masa hadapan. Seorang Menteri Kesihatan Kerajaan Tebu Atap 2.0 yang memiliki ijazah dalam bidang filosofi, politik dan ekonomi hanya sibuk hendak menangkap dan menghukum mereka yang didakwa melanggar SOP COVID-19. Mujur cadangan beliau berhubung pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 yang zalim itu ditangguhkan setelah dibantah oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan dan pembangkang lain di Dewan Rakyat. Khairi adalah salah seorang daripada menteri yang diberi amanah tetapi bukan ahli dalam bidang yang beliau wajar bertanggungjawab. Seperti yang dititahkan oleh timbalannya di Pertuan Agong Sultan Nazrin Azlan Shah Ogos lalu. Maaf cakap, setakat ini Khairi yang hanya menjadi Menteri COVID-19 sahaja, bukan Menteri Kesihatan. Nokta. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.